Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Masih lagi cerita berkaitan dengan safe house yang diserbu oleh ISPRM dan merampas jutaan ringgit sahabat semua. Dan sebenarnya wang yang dirampas itu dalam bentuk nilai Singapura dollar. Jumlahnya sebanyak 5 juta ringgit. Wow, dan dikatakan pemimpin pembangkang hebat ini pernah menjadi seorang yang sangat berpengaruh di Selangor pada satu ketika dahulu. Jadi sekali lagi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda sudut pandang yang berbeza pula daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan isu panas ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Dan saya yakin ramai juga yang tak sabar-sabar nak bertanya pelbagai soalan tuan-tuan. Hari ini isu yang paling hangat saudara ialah isu safe house. Safe house. Saudara, mari kita lihat siapa yang bakal kena. Bila timbul perkataan safe house ni saudara, saya terus teringat dengan satu lagi perkataan yang cukup popular, iaitu play safe. Kedua-dua perkataan ni menggunakan perkataan yang sama, iaitu safe ataupun selamat. Hanya orang yang terpilih saja tahu maksud perkataan safe house dan play safe. Dan hanya orang yang terpilih ni juga tahu bagaimana hendak menggunakan safe house dan play safe ni tuan-tuan. Berbalik pada isu safe house ini, mesti ramai yang tertanya-tanya siapakah sosok atau insan istimewa atau ahli politik berpengaruh yang dikatakan terlibat dengan rasuah dan kartel perlombongan pasir di negeri Selangor. Dengar cerita orang ni sangat popular tuan-tuan. Sangat popular. Dikenali bukan setakat di Malaysia tetapi di seantara dunia, termasuklah dalam filem-filem pornografi. Saya rasa mungkin ramai dah tahu sosok ataupun insan ni siapa. Dia memang pandai bab-bab safe house dan play safe ni tuan-tuan. Baru-baru ni safe house ini dikatakan terlibat dengan pemimpin berpengaruh tersebut selepas safe house ini dijadikan tempat untuk menyimpan wang rasuah beliau hasil daripada jualan pasir. Paling menarik, perkara ini terbongkar selepas pihak SPRM menahan seorang kroni pemimpin politik tersebut dan berjaya merampas wang tunai berjumlah $. Patutlah Min ni selalu pergi ke Singapura kan. Berjumlah 1.529 juta $, atau lebih kurang 5 juta ringgit tuan-tuan. Kalau tak silap, yang latest ni saudara melibatkan rampasan $74,000 ataupun RM243,000 dan $78,000 ataupun $256,000 di dua lokasi berasingan di Lembah Kelang. Maknanya dah 3 dah safe house. Min ni sudah pun berjaya dikesan tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam mana SPRM dapat jumpa lokasi ataupun premis safe house tersebut dan merampas duit bernilai $1.529 juta di rumah itu. Lagi satu, siapa pula yang memberitahu SPRM tentang ahli politik tersebut terlibat dalam isu ni? Semuanya mestilah ada pemberi maklumat tuan-tuan. Semua maklumat ini bukan direka atau dicipta tuan-tuan. Rahsia ini terbongkar bila seorang kroni ahli politik berpengaruh tersebut ditahan oleh pihak SPRM. Kroni yang ditahan ini merupakan bekas eksekutif kanan di Menteri Besar Selangor Incorporated ataupun MBI. Kroni ini juga turut ditahan bersama dengan seorang ahli perniagaan. Mereka inilah yang membocorkan rahsia pemimpin terkenal tersebut. Selepas disoal siasat pihak SPRM, kedua-dua suspek ini mempunyai kaitan dengan pemimpin tersebut dan pemimpin itu juga adalah pemimpin pembangkang terkenal yang pernah mempunyai pengaruh politik di Selangor. Tuan-tuan pun tahulah siapa Min ni.
Untuk makluman semua, skandal itu bermula apabila syarikat berkenaan memohon konsesi daripada MBI lebih 5 tahun yang lalu. Bagaimanapun, rasuah itu dikatakan berterusan sejak syarikat itu memperolehi konsesi MBI sehingga ke hari ini sebelum terkantoi. So, 2018 lalu, siapa MB Selangor, tuan-tuan? Tuan-tuan pun kenal siapa dia. Fikir-fikirkanlah. Kesimpulannya, kita tunggu episod seterusnya dan apa yang akan terjadi pada pemimpin terkenal ini. Biar SPRM meneruskan siasatan dan dapatkan bukti yang kukuh. Sekukuh-kukuh imej rakaman kamera dalam sebuah hotel yang pernah tular sebelum ini. So, mari kita makan popcorn, tonton filem Alibaba Bujang Lapuk, dan layan part arwah Ibrahim Pendek. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey, ada soalan-soalan yang nak ditanyakan daripada peserta-peserta, penonton-penonton di TikTok, silakan boleh ajukan kepada saya. Sementara kita melayan soalan-soalan di studio. Bersama kita di studio hari ini, saudara Hafiz Hanafiah. Baru-baru ni beliau masuk bintang popular. Tapi dia tak popular macam KJ, tuan-tuan. Saya dengar bintang popular ni pun boleh beli juga undi. Ya. Beli dekat website . Kalau dia ada duit, mungkin lah. Tapi nak buat macam mana, dia pun macam Mahathir. Saya tak ada duit. Kalau tidak boleh beli undi kan. Undi pun boleh beli Boleh tu. Berita harian juga. Berita harian Selain daripada itu, saudara Daniel, saudara Saiful Irfan. Okey, silakan soalan pertama. Datuk, masih lagi berkaitan tentera laut China. Amboi, panas semua isu ni. Tak habis lagi. Tapi kali ini Lajnah Antarabangsa Dewan Muslimat PAS Malaysia atau DMPM minta kerajaan serius isu kedaulatan dan maruah negara. Jadi apa komen itu? Komen. Dewan Antarabangsa ni. Dulu masa dia orang jadi kerajaan, dia orang tak putuskan hubungan dengan China. Kan? Masa program-program dengan kedutaan China, dia orang pergi pula. Tak ada masalah. Itulah dia, tuan-tuan. Saudara, jauh sungguh khayalan Lajnah Antarabangsa Dewan Muslimat PAS ni, tuan-tuan. Sampai ke situ pula dia ingin politikkan isu tentera laut China di Pulau Pinang ni. Ya, saya ada terbaca berkenaan dengan artikel yang disiarkan dalam Harakah Daily. Tapi saya anggap apa yang dikatakan oleh pengurusi Lajnah Antarabangsa Datuk Mumtaz Matnawi ini sebagai suatu bentuk usaha beliau mempublisitikan diri. Maklumlah tuan-tuan, kita tak pernah dengar pun PAS ni ada Lajnah Antarabangsa Muslimat ni. Kita semua sudah sedia maklum, PAS ni bila ada isu yang boleh dia tunggang, dia orang akan tunggang habis-habisan. Dia orang nak cakap pasal ekonomi makin elok. Nak cakap pasal ringgit makin stabil. Nak cakap pasal tukar kerajaan, jumlah tak pernah cukup. So, pilihan terbaik, tunggang isu yang boleh ditunggang. Dalam konteks ni, isu kedatangan 2 buah kapal ke Pulau Pinang sebelum mereka ke Bangladesh. Saya nak tanya sikit lah pada pihak Lajnah Antarabangsa Muslimat PAS ni. Selama hari ni mereka ni perjuangkan Islam ke? Benarkah PAS ni perjuangkan Islam? Adakah Islam bagi PAS itu memilih isu ataupun memilih kroni untuk mereka mengkritik? Saya nak tanya lagi, mana suara Dewan Muslimat bila kroni kamu iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Dominic Lau menghadirkan diri dalam majlis meraihkan pegawai tentera laut Cina yang berlabuh di Pulau Pinang baru-baru ni? Apa saya tak bising? Bukankah Perikatan Nasional mengkritik kapal latihan Qi Jingquang dan juga kapal Jinggang Shan dari Zhangjiang ni bila mereka berlabuh di Pulau Pinang? Bagaimana pula perjumpaan pemimpin Perikatan Nasional seperti Hamzah Zainuddin, Wan Ahmad Faisal ni, Dominic Lau, Razi Jidin, Saifuddin Abdullah dengan Menteri Kerjasama Antarabangsa Parti Komunis Cina,
Liu Jianchao di KL baru-baru ni. Bila time dia orang jumpa, okey, boleh. Bila time kita jumpa, kita pergi ke China, kita di label komunis. Apa pasal? Dewan Muslimat PAS dia. Jadi tak payahlah nak jadi heroin ataupun juara dan mempertikaikan kesetiaan pihak lain kepada negara ni. Semua sudah jelas ikut saluran rasmi di mana ia melibatkan Residen Naval Office TLDM dan juga Kerajaan Pulau Pinang serta dalam pengetahuan pihak kementerian. Sekolah persendirian tersebut juga mempunyai pelajar daripada pelbagai negara seperti Indonesia, Thailand dan negara-negara lain. Pelajar Cina pun ada 30 orang kat situ. Itu yang pelajar angkat bendera Cina. Itu ialah pelajar daripada negeri Cina. Sebab itulah kita lihat ada pelajar yang kibarkan bendera tersebut. Tapi jahatnya diorang ni, bila diorang kibar bendera negeri Cina, dia keluarkan gambar tu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga pelajar-pelajar Malaysia yang kibarkan jalur gemilang. Ada yang pelajar-pelajar Malaysia yang kibarkan bendera Pulau Pinang. Kan? Yang tu mereka tidak viralkan. Nampak tak tuan-tuan? Niat jahatnya, busuknya hati geng-geng Perikatan Nasional ni. Kesimpulan dia saudara, Dewan Muslimat PAS ni, fokuslah kepada isu-isu yang lebih berfaedah. Fikirkan cara terbaik untuk perkasakan wanita Islam dalam bidang pendidikan ke, ekonomi ke, rumah tangga ke. Itu lebih baik. Orang nak troll politik, dia pun nak troll juga. Ini masalahnya tuan-tuan. Sedangkan dia tak tahu apa benda yang dia nak troll ini. Dia tak faham. Dia pun bukan setakat menipu, dia pun tertipu dengan penipuan yang dibuat oleh geng-geng Perikatan Nasional. Dia ingat betul lah student kita kibar bendera negeri Cina. Yang dia tak tahu, puak-puak dia edit gambar-gambar tersebut, keluarkan sekerat. Dia keluarkan gambar. Memanglah pelajar-pelajar tu pakai uniform sekolah Malaysia, tetapi mereka 30 orang ni daripada negeri Cina. Tapi kenapa tak keluarkan gambar pelajar Malaysia yang pegang bendera Malaysia, yang pegang bendera Pulau Pinang? Itu pun dah nampak kan, kamu ni tak bawa imej Islam. Kamu tak bawa roh perjuangan Islam, berkata benar walaupun ianya pahit. Ini masalah kamu. Tak kira lah lajnah antarabangsa ke. Okey, ada soalan lain? Datuk, kali ini kita divert ke Bersatu pula. Baru ini Wan Faisal nampak macam Satu ni masih hidup lagi? mungkin lah. Baru ini Wan Faisal nampak macam nak campur tangan isu pencalonan naik presiden. Cara dia bagi ucapan, saya tengok nak pilih pemimpin pertama elok, kedua pandai. Dia mengaku dia pandai. Aduh, sebab pandai sangat lah tu dia cadangkan supaya dicetak duit kan. Pandai sangat lah tu dia suruh kita kerajaan basmi semua sekali hutang B40. Ini orang cakap pakai kepala lutut. Ini masalah dia. So bagaimana tu berkaitan dengan isu? Sebenarnya saya malah lah kalau nak campur urusan-urusan yang melibatkan parti Bersatu ni kan. Parti Haru Biru ni tuan-tuan bak kata Muhyiddin, parti yang dah tunggang langgang nak masuk longkang. Saya suka pinjam ayat Muhyiddin ni, sedap kan. Tapi sebenarnya dia nak cuba gambarkan parti kita yang nak masuk longkang. Sebenarnya parti dia yang nak masuk longkang. Cakap je pandai bila nak uruskan parti, khususnya time pemilihan ni, macam-macam cara dia orang gunakan. Ialah untuk kekal berpengaruh. Saya ada juga terbaca satu artikel mengenai isu ni, khususnya mengenai pertandingan naik Presiden Bersatu. Kalau tak silap saya, Wan Ahmad Faisal ataupun Derjagon mahu push naik Presiden Bersatu ni tidak dipertandingkan. Dia nak bos dia Peja menang lah. Tuan-tuan rasa sebab apa Wan Ahmad Faisal ni sibuk sangat dengan pos naik Presiden Bersatu ni, sedangkan dia sendiri hanya bertanding pos Majlis Pimpinan Tertinggi.
MPT. Sebenarnya tindakan Wan Ahmad Faisal ni tuan-tuan tak pelik. Ini merupakan salah satu skill mencari nyawa dalam bersatu. Jadi untuk sambung nyawa dalam politik bersatu, Wan Ahmad Faisal harus menangkap, harus memastikan calon favourite dia, Faizal Azumu ataupun Peja ni boleh menang, kan? So selepas Mak Jagon tahu nama dia sudah mula terhakis daripada radar politik pemimpin bersatu, dia terpaksalah lakukan gerakan untuk menangkan Faizal Azumu. Kalau orang lain yang menang, alamat terkuburlah politik dia sekali, kan? Sekarang kalau tak silap saudara, ada 6 orang yang akan bertanding jawatan naib presiden. Pertama, Peja. Nombor 2, Razi Jidin, geng yang kuat memekak dalam parlimen ni. Nombor 3, Ronald Kiandi. Nombor 4, Aziz Zainal. Siapa Aziz Zainal Razali ni? Saya pun tak kenal, tuan-tuan. Razali Idris pun ada hati juga nak jadi naib presiden. Dan kemudian Muhammad Rafiq. Ini bukan Muhammad Rafiq Tangga Batu. Ini lawyer. Ni Selangor. Selangor. Bukan lawyer tu. Okay. Bukan lawyer Mahdi. Okay. Tak tahulah. Ini 2-3 orang ni macam tak ada harapan. So buat Wan Ahmad Faisal, hadaplah pertandingan ni secara gentleman dan raikanlah demokrasi. Dalam parlimen bukan main, pejuang isu demokrasi lah, integriti lah, kan. Bila pemilihan bersatu, minta orang kompromi, demokrasi dilepas ke laut. Biarlah ada pertandingan tu. Kalau semua tak bertanding, kan, UMNO pun presiden dengan timbalan dia tak bertanding. Ini dengan naik presiden pun kau tak nak bagi bertanding, kejadahnya, kan. Okey, soalan lain. Alright, itu dia sahabat semua. Daripada Lokman Adam, isu panas yang melanda negara kita ketika ini. Safe House diserbu dan beberapa juta, ratus ribu adalah dirampas oleh pihak ISPRM. Satu yang amat mengejutkan kita. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.